adakah aku ini sudah mula jatuh cinta dengan masjid Allah? Di usia seperti hamba, usia seperti yang ada depan hamba, kalau belum lagi kita mula merasai jatuh cinta dengan rumah Allah, wallahu a'lam lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percayalah, inilah rumah yang akan kita bawa sampai dalam kubur. Inilah rumah yang akan kita bawa sampai padang mahsyar. Tetapi rumah yang kita sayangi, rumah yang kita jaga molek, kita hias bagai nak rak, rumah itu akan kita tinggal menjadi pusaka. Tetapi yang kita bawa ialah rumah yang ni dipanggil masjid. Dalam Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub, dalam bab fi fadilatil masajid, disebut dalam itu, apabila kita berhimpun waktu akhirat kelak, duduk di kepala siratal mustaqim, pakak takut belakang nak jemerah, datanglah malaikat. Malaikat kata, popokmu ni, bapa tak jemerahnya? Bapa duk topok situ tu? Maka kita pun jawab, kami takut, kami takut. Kami takut nak jemerah. Bapa? Pasal bawah tu neraka. Langsunglah malaikat tanya, atas dunia dulu menyeberang sungai, jemerang laut, mu naik ke apa dia? Ada di kalangan kita jawab naik speedboat, ada di kalangan kita naik kapal, ada hok jawab naik sapek, ada hok jawab naik rakit, ada hok jawab naik pelapung, ada hok jawab berenang, dan bagai-bagai jawapan. Maka di waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, maka malaikat datangkan masjid-masjid yang kita semaya sebagai kenderaan untuk kita melalui siratal mustaqim. Tetapi oleh kerana kita tertipu dengan keduniaan, kita lebih sayang rumah kita, kita lebih cara rumah kita, dan kita banyak masa di rumah kita berbanding kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, bila kita duduk di rumah Allah, kita berasa panah pedih, kita berasa lama, kita berasa tidak seronok, kita berasa tidak selesa, kita berasa segala-galanya mesti ada benda yang tidak kena dalaman kita. Kalau di usia seperti kita ini, tuan-tuan, amba lontarkan hal ini supaya kita sama-sama berfikir, adakah aku ini meletakkan masjid berada dalam hatiku? Tak payah kita royak kat orang, tak payah kita nak sahur kat orang. Kenapa? Kerana kita mari masjid untuk cari redha Allah. Tidak cari selain daripada tu. Kita orang kampung ni sebut redha tak berapa nyakut pasal kita tidak ngaji sekolah harap. Kita tak ngaji kitab. Kita tidak mondok, tak nyagi siapa ke ngaji Timur Tengah. Kita orang kampung biasa-biasa. Redha ni tuan-tuan, bahasa mudahnya, kita mari masjid ni nak suruh biar Tuhan kenal kita. Redha ni nak suruh biar Tuhan kenal kita. Kenapa? Kerana kita buat kerjaan yang Allah Ta'ala kenal. Allah Ta'ala kenal bila orang tu mari masjid. Allah Ta'ala kenal bila orang tu mari semaya Jumaat. Allah Ta'ala kenal bila orang tu belajar Al-Quran. Allah Ta'ala kenal bila orang tu baca Quran. Allah Ta'ala kenal orang tu dengar kuliah. Allah Ta'ala kenal orang tu suka sedekah. Allah Ta'ala kenal orang tu suka berzikir. Allah Ta'ala kenal benda-benda yang mendatangkan amal yang soleh. Allah Ta'ala kenal. Bila Allah Ta'ala kenal, kita pun lakukan amal-amal itu, maka itulah yang dipanggil sebagai redha Allah. Kita nak cari biar Tuhan kenal kita. Tapi kalau kita mari, kita nak cari redha manusia, sudah tentulah kalau tidak belaga dengan hati kita, tidak belaga dengan selera kita, tidak belaga dengan kehendak kita, kita akan U-turn. Kita akan paling punggung, sudah tentu kita tidak akan mari. Berapa? Pasal tidak kena dengan nafsu dan selera kita. Sebenarnya mau mari rumah aku, mau nak cari redha manusia, bukan mau nak cari redha aku. Kalau mau nak cari redha aku tetap walau macam mana pun, tetap lagu itulah. Kalau mau mari cari redha manusia, sudah tentu mu akan patah hati ataupun peras ataupun kecewa. Kalau mau mari kerana redha aku, walaupun orang kata setara mana, orang buat setara mana, orang gapo-gapo setara mana pun, ikutlah dia mau nak kata gapo pun. Kawan mari ke masjid ni, kawan nak bekal, kawan nak mati dah. Kawan nak cari redha Allah Ta'ala.
Kena cari biar Tuhan kenal kau. Pasal Tuhan ayat dah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan Nabi kita pun ayat bersaksilah orang yang berulang alik ke masjid itulah di antara tanda orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Atas dasar itulah ikutlah dia mau nak kata gapo-gapo pun. Nak lepas daripada mulut manusia memang tak terlepas. Nak terlepas daripada mulut manusia sudah tentu tidak terlepas. Sebagaimana satu kisah semua kita sedia maklum dah pernah dengar. Sokla dua beranak eret uta. Pakak tak naik belakang orang kata juga. Ada uta bodoh sungguh. Duk kutik eret. Siapa sebutir kapung pula. Naiklah dia. Pok naik anak eret. Kapung tu pula kata, Allah, 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 Allah. Nyanyo ke bodoh. Hak tua je naik. Turun pula pok. Naik anak pula. Siapa kapun tu pula. Kedai tu pula kata pula. Astaghfirullahalazim. Mati ke umat tu dah pok dia. Mati ke umat tu dah. Sedap dia. Hak muda duduk datang. Hak tua je heret. Pung turun pula. Siapa kapun lain naik dua-dua. Mampu dah uta. Nak keluar-luar naik. Ngelah kali turun pung semelih. Pinjai pisau dia ada pisau sin. Pung semelih uta wi jamu. Ni dia baru jolo. Nampak tuan-tuan. Kita lagu tu lah. Tetapi bila kita cari mardatillah, cari redha Allah, sudah tentu kita letak tepi belakang kakak. Bapa kita nak cari redha Allah, bila kita dapat mardatillah, bila Allah Ta'ala kena, Allah Ta'ala akan maghfirah. Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada kita. Bila dia kena sekara bos silap sikit sebanyak dia buat kabel lain je. Bila dia Tuhan kena nak ayat beri, sikit sebanyak Tuhan ampun ya. Manusia pun bila dia kena kat orang tu, salah suara tinggi sikit ya. Biasalah monggo manusia. Dia pun manusia biasa juga. Kis belagu angin ya. Kalau kis tak belagu angin, kau nak main derah-derah sini, saya nak mari ya. Kau nak mari kuliah derah-derah suara gitu. Kis tak belagu angin. Lebih-lebih lagi Allah SWT. Kalau bos silap salah sikit sebanyak, pasal aku tahu mu manusia. Tak terlepas daripada silap dan salah dosa. Mu bukan para nabi dan bukan para rasul. Mu bukan maksum. Sudah tentu ada silap dan salah. Dan di waktu itulah mu sujud dan rokok pada aku 5 kali sehari. Di waktu sujud dan rokok pada aku telah memberi istighfar. Maka di waktu itulah aku delete dosa-dosa. Memang tak boleh lari. Hatta mu duduk dalam rumah pun tak tengok mau siap ke apa gini pun. Mu duduk saja gitu pun mu dosa dah. Bapa? Kerana di sana ada kuliah. Bapa mu tagih. Muallim ke? Muallim ke? Bila mu tidak hadiri majlis ilmu, mu berdosa. Mu berdosa. Bapa mu berdosa? Mu khabar ke tak? Dalam hatimu terkelumit rasa takabur. Mu berasa mu lebih pandai pada orang ngajar. Mu berasa lebih alim pada orang ngajar. Mu berasa dengan terimeh itu lebih ilmu mu lagi pada dia. Sebab itu memperkecilkan orang ngajar. Padahal mu duduk rumah tak ada kata ke sekata. Sepatah kata pun tak kata. Tetapi hatimu berbisik. Bapa tak pergi dengan orang ajar. Mu jawablah semanis-manis jawapan. Tetapi aku tahu rahsia di hatimu. Imam Malik adalah tok guru Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i anak murid dia duduk mengajar,
Imam Malik mari dari satu tempat pun tengok betul lah Imam Syafi'i duduk ngajar, dia pun duduk kata. Imam Syafi'i jadi sebuah salah pasal tok guru duduk depan. Kitab hak dia baca ni hak dia ngaji dengan tok guru tu Imam Malik. Duk selekelah. Cerita mudah pendeknya. Imam Malik kata tak apalah sebenarnya ngajarlah ngajar. Memang kita hak mengajar tu hak kita mengaji dengan aku. Tetapi hari ni aku nak keberkatan berada dalam majlis ilmu. Aku nak pakak jadi orang yang mendengar, orang yang jadi tukar dengar. Lama dah aku jadi orang tukar ngajar. Hari ni aku berasa nak jadi orang dengar kata. Tu Imam Abu ni ngambor langit bawah mi ilmu. Ngaji nak ke terlebih. Berapa belah kali nak ke terlebih. Ambo gatih pasika, pas bocor, pas gelek, pas naik. Sanggup duduk. Siapa dia sini boleh setara Tok Imam Abu? Kita tak semai dengar orang ajar. Adakah kita mari dalam perasaan hati kita berasa kita pandai dah? Adakah mari dalam perasaan hati kita ni kita berasa semua orang royak tu kita reti belakang dah? Walaupun hatta kalau kita reti dah pun, kita nak ambil barakah majlis ilmu. Berapa barakah majlis ilmu? Majlis ilmu dipayung oleh para-para malaikat. 700,000 malaikat mendoakan kerahmatan dan keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ingat memang. Sebab itu Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita sakinah wa sa'adah. Kita berasa relax, tenang dengan orang ngajar. Sehingga kan kita tahu malam ni siapa dia, malam ni siapa dia. Tetapi kita gagahkan diri kita juga pergi duduk. Kita tahu. Paling tidak pun kita boleh sebuti. Hatta kalau tak boleh sebuti rambut pun, sekurang-kurangnya aku sudah berada di taman-taman syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Adil, Maha Mengampun, Maha menerima segala-gala doa hamba dia. Tadi mu minta nak husnul khatimah, mati comel. Aku beri. Lepas tu mu minta pula nak masuk syurga. Wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Mu tak malu dengan amalanmu yang sekelumit, dengan peranganmu, mu minta doa nak masuk syurga aku. Berapa hari baru mu kenal tangga masjid? Berapa hari baru melekat 5 waktu? Berapa hari baru mu mari sembahyang Jumaat? Cukup 5 waktu ke? Kabar-kabar mu doa nak minta syurga aku. Maha tahu rega syurga aku. Kalau dengan peranganmu, dengan amal ibadatmu, masukkan syurga aku, bau pun tak bau popokmu ni biar hati kata dia kata. Bau pun tak bau. Tapi oleh kerana aku bersifat Ar-Rahman, aku bersifat Ar-Rahim, aku bersifat Al-Ghaffar, aku bersifat dengan sifat segala-galanya, aku boleh buat belaka. Walaupun dalam keadaanmu perangai setara tu, walaupun dalam keadaan ibadatmu tak seberapa, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Aku boleh buat belaka. Aku nak masukkan dia ke dalam syurga. Kalau nak banding dengan amal ibadat orang lain, kalau kita atas kertas, sah dia ke lain, kita ke lain. Tetapi oleh kerana aku nak masuk dia dalam syurga, mu nak kata ke dia, kerja aku. Kerana aku jadikan syurga untuk popokmu. Mu nak kata dia. Perasan tak kita sudah kita semayang-mayang? Popok kita ni kadang-kadang nak ambil kerja Allah Ta'ala. Kita tidak sedar. Kita yang meletakkan orang itu syurga atau neraka. Set tu neraka tu. Set tu. Kita set sendiri. Sedangkan kita semayang-mayang. Sudah semayang-mayang, terima pun paling belakang. Apa kita saksi atas mayat ni? Baik.
Apa kita saksi atas mayat ni? Baik. Apa kita saksi atas mayat ni? Baik. Padahal kita tahu mayat ni setara mana. Bapa yang kata baik, baik, baik. Pasal kita tidak tahu dia di sisi Allah Ta'ala lagu mana. Walaupun mulut kita kata baik, tapi kita telitah. Kita kenal lah jiran kita ni. Tetapi jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Mu kena sangka baik dengan Allah. Kerana bubuh dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak raya Allah Ta'ala ajar supaya kita antara satu sama lain bersangka baik antara satu sama lain. Ni kita berasa kita yang terbaik. Kita berasa kita yang kita meletakkan orang lain tak pakar belakang. Allahu Rabbi ya Karim. Rupa-rupanya kita adalah orang yang memegang falsafah setan. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih pandai, lebih tahu, lebih cerdik, lebih daripada dia. Mana mungkin aku nak sujud kepada dia. Dia dijadikan daripada tanah yang kelam. Aku dijadikan daripada api yang terang benderang. Oh no way lah, aku takkan sujud sampai ke bila-bila. Rupanya mu pakar falsafah setan. Mu berasa mung yang betul. Mu berasa mung yang terbaik. Mu berasa mung yang reti belaka. Mu berasa mung yang pandai belaka. Sebab itu waktu mu berdoa dengan aku, mu tidak meletakkan bahawa setanya mu banyak dosa. Mu tidak menyebut bahawa setanya mu lah paling jahat. Pasal mu berasa mu baik. Sepatutnya bila mu berhadapan dengan aku, di antara mu dengan aku, mu mesti melihat bahawa setanya mu kata, ya Allah, ya Tuhanku, tak adalah manusia yang paling jahat, akulah ya Allah. Tidak adalah manusia yang paling banyak dosa, ya Allah, akulah ya Allah. Tidak adalah manusia yang paling banyak silap dan salah, akulah ya Allah. Andainya engkau matikan aku dalam keadaan ini, ya Allah, nyanyalah kat aku, ya Allah. Engkaulah yang maha mengampun segala dosa-dosa hambanya. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Akulah paling jahat. Mu tak pernah kata lagu tu. Sebab mu merasa dirimu taklah berdosa sangat. Mu merasa dirimu sudah bagus. Mu merasa dirimu baik dah. Mu merasa dirimu segala-galanya. Sebab itu bila mu berhadapan dengan aku, mu tidak meletakkan dirimu paling bawah sekali sehingga tak pakar sara. Mu masih ada lagi rasa sekelumit takabur bila berhadapan dengan aku. Kesombonganmu tu masih ada depan aku. Dan mu merasakan mu tidak banyak dosa. Mu merasakan mu tidak banyak salah. Pasal apa mu duk ulai mari masjid semacam? Pasal apa? Pasal mu mengaji. Pasal apa? Pasal tu. Walhalnya Allahu Rabbi ya Karim.